Dan tajuk dia yang cantiknya, kitab buku yang ditulis oleh Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Kat sini tulis Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sekarang dah pindah ke QUIPS, Rektor QUIPS. Sebelum beliau letakkan tajuk metodologi memahami hadis, ada tulisan kecil kat atas tu. Apabila hadis sahih, pastikan pemahaman juga sahih. Itu satu peringatan dalam bab. Kalau di Yayasan Ta'lim ada satu subjek manhaj dalam istidlal, dalam manhaj apa tajuk saya, subjek saya lupa nama. Manhaj talaqi wal istidlal. Manhaj talaqi wal istidlal. Jadi kita kena tahu dua benda. Pertama, kita nak tahu apakah sumber yang kita boleh jadikan sebagai dalil. Kenal dalil. Ini nama manhaj talaqi. Manhaj talaqi kita kena tengok kepada bab yang kita bincangkan. Kalau cerita bab akidah, manhaj sumber masdar talaqinya adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' salafus salih. Ijma' salafus salih tidak akan salah, iaitu berdasarkan kepada pemahaman terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil dalam masalah akidah, dalil asal, iaitu sumber. Manakala dalil sokongan ialah dalil akal dan juga dalil fitrah. Kita semua tahu akidah sumbernya Al-Quran, sunnah, ijma' salafus salih sebagai sumber yang maksum, iaitu sumber yang tidak salah kalau jelas. Kalau ayat Quran itu difahami dengan betul. Kalau hadis Nabi tersebut hadis yang sahih. Dan kalau ijma' itu sabit, maka ini adalah maksum. Pasti betul dan takkan salah. Itu dinamakan sebagai dalil. Dan ada dua dalil sokongan, iaitu dalil akal dan dalil fitrah. Inilah dalil akidah. Maka dalam bab fiqah lain lagi. Fiqh selepas daripada Al-Quran, sunnah dan ijma', fiqh ada lagi ada penambahan, ada ijtihad. Ada ijtihad. Daripada ijtihad inilah pecahan daripada qiyas yang diijma'kan, yang diterima qiyas, kemudian dalil-dalil yang dikhilafkan, seperti amal ahli Madinah dan sebagainya. Itu bab apa? Bab talaqi. Dan baki yang berbaki adalah bab istidlal. Dalil dah ada, tapi cara faham kita, macam mana cara kita faham, itu dinamakan sebagai istidlal. Manhaj beristidlal. Kita nak baca hadis yang sahih, yang dah sahih tadi, dan jumpa ayat Quran, cara faham mesti ada manhaj, mesti ada kaedah yang betul. Dan buku yang ditulis oleh Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli ini, saya tak baca lagi, dapat hadiah. Baca dia punya tajuk-tajuk, berdasarkan kepada tajuk besar yang diberikan. Beliau telah mengumpulkan 9 kaedah utama. 9 kaedah. Mana apa yang disebutkan itu berkaitan dengan metodologi dan kaedah. Iaitu sambungan daripada bab manhaj. Kalau kita tentang manhaj, ada ceritanya. Sambungannya adalah kaedah. Bila manhaj itu diletakkan dalam bentuk kaedah, dia lebih mudah nak hadam. Dan beliau kumpulkan 9 kaedah. Kaedah ni penting. Saya bacakan dia punya kaedah-kaedah umum untuk pengetahuan kita lah. Dan saya secara otomatik saya nak promo. Nak promo lah. Buku apa? Sebab buku-buku hadis yang berada dalam masyarakat sedikit. Daripada di Nusantara juga, sekalipun hadis berkaitan dengan ulumul hadis atau berkaitan dengan ulum hadis secara umumnya tidak banyak berkembang. Malah dalam pengajian pondok sekalipun, yang pengajian paling lama di Nusantara, kitab ulum hadis kita tidak temukan. Kitab ilmu takhrij tak pernah kita dengar dan sebagainya, memang belum berkembang. Ilmu hadis baru diterjemahkan akhir-akhir ini. Kerana ilmu hadis ilmu yang sangat detail, ilmu yang perlu kepada
ketekunan dalam mempelajarinya, dan perlu kepada ketokohan. Yang belajar kena tekun dan guru kena bijak, guru kena mahir. Kalau tak susah. Jadi pakar-pakar hadis wujud namun tidak ramai, menyebabkan ilmu ini agak lambat berkembang. Dan ini antara salah satu usaha buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu untuk memudahkan kita untuk mengetahui macam mana cara kita faham hadis. Bukan semudah kita buka matan lepas tu kita terjemahkan. Bukan semudah kita serahkan hadis, Ustaz, tolong syarahkan. Belum lagi, dia kena tengok dulu. Apa yang ulama tengok? Tengok ni kaedahnya. Sebelum nak faham satu hadis, kita perlu tengok kepada beberapa kaedah. Di sini disebutkan 9 kaedah utama. Pertama, memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Mana berdasarkan konteks Al-Quran. Yang kedua, memahami hadis berdasarkan bahasa Arab. Nah, saya baru tengok video tengah hari tadi, on the way balik mandu daripada Melaka ke sini. Video berkaitan dengan Al-Arraf ataupun pergi pada tukang ramal. Arraf dalam bahasa Arab artinya apa? Dukun lah, tukang ramal. Ada seorang ustaz ni terjemahkan tukang ramal, dia bukan berdasarkan bahasa Arab, bahasa Melayu dia terjemahkan. Tukang ramal seperti yang meramalkan hujan, doktor yang meramalkan apa. Dia terjemahkan bahasa Melayu. Dia syarahkan bahasa Melayu ke atau syarahkan bahasa Arab? Okey. Matikan je. Kaedah terjemah tak kena kalau kita kaedah makna tukang ramal itu bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Melayu. Tak payahlah syarahkan tukang ramal cuaca, pergi kepada doktor ramalkan kamu nak mati. Itu cara bahasa Melayu, bukan cara bahasa Arab. Okay, kita bila nak syarahkan istilah, mesti istilah syarak itu yang kita syarahkan. Ambil ayat Quran, terjemah, syarahkan dengan makna Al-Quran yang lain, macam mana Imam Syafi'i buat ketika Imam Syafi'i khilaf berkaitan dengan lafaz salat di Masjidil Haram, adakah dapat 100,000 tu merangkumi seluruh tanah haram atau tidak. Beliau bawakan ayat Quran kalimah Al-Haram dalam Quran Karim tu, dapati bahawa ada ayat yang menamakan haram tu sebagai tanah secara keseluruhannya, ada ayat yang menamakan haram tu pada masjid, ada ayat yang haram tu sebagai Kaabah. Itu cara syarah yang betul. Bukan dengan begitu terjemahkan soalan orang baca, ambil soalan orang, bacakan terjemah bahasa Melayu, lepas tu dia syarahkan bahasa Melayu tu. Tak kenalah. Jadi kita bila kita tengok, bila kita baca kaedah-kaedah begini, kita dapat bezakan siapa yang sampaikan ilmu yang tepat berdasarkan pada metodologi pemahaman nas dan siapa yang tersilap. Baru penting memahami hadis berdasarkan bahasa Arab. Yang ketiga, memahami hadis berdasarkan asbab wurud. Asbab wurud sama asbab nuzul. Asbab nuzul untuk Al-Quran Karim, asbab wurud adalah untuk hadis. Tengoklah pada hadis, Nabi kata man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ketika seorang lelaki memulakan sedekah, tiba-tiba dia ambil faham hadis, tak ikut pada konteks, boleh buat benda baru. Sedangkan kalimah itu man sanna fil Islam, bukan man ahdatsa fil Islam. Tengok kepada bahasa sekalipun, makna yang situ man sanna adalah bukan bererti ahdatsa. Man sanna yang memulakan bukan bererti ahdatsa, bukan bererti yang cipta. Dan kaedah yang seterusnya disebutkan oleh Profesor Madya, memahami hadis berdasarkan ilmu maqasid syariah. 5 maksud syariah yang utama. Yang kelima, memahami hadis berdasarkan dimensi yang melingkarinya. Masa keadaan, ikut pada keadaan masa, tempat, tengok kepada ahwal yang ada di ketika zaman tersebut. Jangan ambil hadis zaman dulu, ambil hadis yang tak kena pada tempat. Bila kita tahu masa tempat, kita tahu yang mana nasah, yang mana mansukh. Bila kita baca hadis, bila kita dengar saja contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah berkata, aku dengar Nabi kata, automatik kita yang belajar hadis tahu hadis yang
lewat, bukan hadis yang awal Islam. Sebab Abu Hurairah baru masuk datang ke Madinah Munawwarah jumpa Nabi selepas Khaybar. Bila selepas Khaybar dan beliau kata sami'tu, aku dengar langsung dari Nabi, artinya hadis mutaakhir. Bila kita automatik. Sebab tu nama bila kata kalimah sami'tu, kalimah an, kalimah ra'aitu dan kalimah ni semua ulama mengambil berat tentang lafaz satu-satu lafaz. Tu sebelum pada matan. Belum sampai pada matan kita tahu hadis ni berlaku bila, keadaannya bila, waktu peperangan. Kalau hadis Nabi umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Terkejut, la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Memerangi artinya berperang dengan manusia. Hadis tu hadis konteks peperangan. Bila dalam peperangan memang kita suruh untuk perang sehingga ucap kalimah la ilaha illallah. Bukan pergi bunuh orang di mana-mana. Konteks peperangan, uqatilan nas, muqatalah, berperang, bukan suruh pergi bunuh, suruh pergi mana? Perang, iaitu lawan, bunuh kalau dia termasuk Islam ketika peperangan. Memang sedang dalam perang, mana ada orang dalam peperangan tak tembak? Nampak musuh depan tengah tembak, oh kita baik, kita tunggu tembak dulu. Mana ada? Konteks mesti tepat. Bila kita ambil hadis dalam peperangan, bawa pergi letak kat mana? Dalam konteks dalam konteks masyarakat majmuk sebagainya, oh hadis ni ajak manusia berkeganasan, tak kena. Jihad apa dia artinya? Ilmu jihad, ilmu berkaitan dengan pertahanan. Kenapa apa jadi masalah? Sebab kita pisahkan agama daripada kehidupan. Dulu kalau kita tahu negara Islam, undang-undang Quran dan Sunnah, dan tiap-tiap negara pasti ada tentera atau ada pertahanan. Dan jihad undang-undang untuk Kementerian Pertahanan. Mudahnya begitulah. Kalau berlaku peperangan sekalipun, Nabi kata kami diperintahkan untuk memerangi. Itu waktu peperangan sehingga mereka ucap kalimah la ilaha illallah. Seperti Usamah bin Zaid masa perang sekalipun bila orang tu ucap kalimah la ilaha illallah, dia bunuh juga Nabi. Nabi tempelak dia. Ulang-ulang Nabi kata, sedangkan ni cucu angkat Nabi SAW, cucu kesayangan Nabi SAW. Bila tengok pada konteks, kita tahu, oh, faham makna hadis. Tapi kalau tak faham konteks, kita jadi apa? Orang Islam sendiri keliru dengan sumber agamanya sendiri. Memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya. Banyak riwayat. Ada banyak riwayat. Ada perawi yang meriwayatkan dalam melihat setengah keadaan. Perawi melihat dengan dimensi yang lain. Mana ada perawi yang meriwayatkan dengan lafaz yang penuh. Ada perawi yang meriwayatkan sebab masanya singkat, riwayatkan dengan sebahagian daripada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab nak istishhad, nak jadikan sebagai dalil untuk bab tertentu. Takkan nak bawa hadis semua. Kita hafal hadis panjang-panjang hadis Jibril. Tapi orang tanya tentang rukun Islam, takkan pergi awal bainama kita berkata tak, cukuplah Islam. Jadi kadang-kadang diriwayatkan dengan ringkas, kadang-kadang diriwayatkan dengan panjang, kadang-kadang dibacakan daripada awal hingga akhir. Jadi kita tengok pada riwayat-riwayatnya. Kemudian baru kita tahu hadis mana, hadis yang adakah dia satu hadis atau hadis yang berbeza. Baru kita tahu bahawa tu satu peristiwa atau peristiwa yang berlainan. Supaya nak hukumkan, adakah kalau benda tu satu peristiwa sahaja, tak boleh kita maknakan dengan dua makna yang bertentangan. Tapi kalau dua peristiwa, boleh berkemungkinan dia berdasarkan kepada konteks setiap peristiwa. Ada kaedah memahami hadis, dan 8 memahami hadis berdasarkan metafora atau bahasa kiasan pada setengah tempat, bukan pada setengah tempat yang boleh dalam hadis berkaitan dengan majas dan sebagainya, apabila ianya berkaitan dengan majas mursal, majas akli dalam bab kinayah, bab berkaitan dengan jenis-jenis uslub balaghah yang digunakan pakai dalam hadis. Namun perlu tahu kat mana yang perlu digunakan ilmu balaghah, di mana perlu difahamkan berdasarkan kepada nas. Ini semua perlu dipahami. Dan yang ke-9, memahami hadis berdasarkan pembuktian saintifik. Bila berkaitan dengan urusan-urusan sains, berkaitan dengan gerhana matahari, berkaitan dengan doa ahli hujan, berkaitan dengan kandungan, keadaan dalam kandungan. Islam tidak menghalang apabila satu perkara itu mampu dicapai oleh akal, memang urusan-urusan zahir, maka kita gunakan
segala pendengaran, penglihatan dan akal yang Allah berikan pada kita untuk mentadabbur kalam Allah. Ini kaedah ni adalah kaedah-kaedah yang penting sebagai pendedahan, salah satu daripada bentuk pendedahan awal bagi siapa yang ingin belajar hadis. Jadi kita dah lama cerita tentang hadis sahih. Cara faham pun perlu kita tahu. Dan bila kita baca macam ni, kita tengok satu persatu, kita akan sangat menghargai ulama-ulama yang telah lama berjuang dalam bidang hadis, ulama-ulama bukan sekadar hadis saja, ulama-ulama Islam secara keseluruhannya yang cuba sampaikan kepada kita hadis seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Dan ini buku ni antara buku yang terbaik, boleh yang penting